kestabilan ekonomi negara memberi impak kepada pendapatan rakyat. Apakah itu ekonomi? Ekonomi boleh didefinisikan sebagai satu cabang sains sosial yang mengkaji pembahagian sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia. Ini termasuklah kajian tentang pengeluaran dan penggunaan melalui pemboleh ubah yang dapat diukur, meliputi analisa pengeluaran, pengedaran dan penggunaan barang dan perkhidmatan. Pada Disember 2019, kita digemparkan dengan kewujudan suatu wabak di bandaraya Wuhan, Hubei, China, iaitu COVID-19 yang diisytihar sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) pada 11 Mac 2020. Malaysia juga tidak terkecuali daripada pandemik ini. Sebagaimana yang telah kita sedia maklum, pandemik COVID-19 telah memberikan impak yang negatif kepada pertumbuhan ekonomi negara bahkan di seluruh dunia. Apakah faktor-faktor penyumbang kepada ketidakstabilan ekonomi ini? Pertama, pasaran saham di Bursa Saham Bursa Malaysia jatuh semasa penularan pandemik tatkala para pelabur menjual sekuriti kerana jangkaan kesan ekonomi berikutan pandemik ini. Selain itu, sejak mantan Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkuasa di seluruh negara bagi mengekang penularan pandemik ini kerana jumlah jangkitan di dalam negara yang kian meningkat setiap hari, kebanyakan sektor ekonomi yang menjadi tunjang pembangunan negara telah terkesan kerana kekurangan barangan dan perkhidmatan di samping perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dan mengamalkan norma baru kehidupan. Ketiga, wabak ini juga memberi kesan buruk pada beberapa sektor utama seperti sektor hiburan, pasaran, peruncitan dan perhotelan. Seterusnya, industri pelancongan mengalami kerugian akibat penutupan pintu sempadan antarabangsa negara kita serta sempadan daerah dan negeri. Kelima, berlakunya penurunan nilai mata wang ringgit Malaysia dan keluaran dalam negara kasar KDNK. Keenam, impak pandemik ini telah menyebabkan kadar pengangguran dalam kalangan rakyat mengalami peningkatan. Sehubungan dengan itu, rakyat yang kehilangan punca pendapatan mengalami kekurangan barangan keperluan asas sekaligus meningkatkan golongan M40 kepada B40. Apakah impak ketidakstabilan ekonomi kepada pendapatan rakyat? Pertama, rakyat kehilangan punca pendapatan untuk menyara kos hidup. Kedua, kebanyakan kumpulan isi rumah M40 yang berpendapatan di antara RM4,850 hingga RM10,959 beralih kepada kumpulan B40. Ketiga, pengurangan pendapatan bukan sahaja akibat daripada kehilangan pekerjaan, malah turut disumbangkan oleh pengurangan jam bekerja dan peningkatan guna tenaga tidak penuh berkaitan dengan kemahiran. Selain itu, kos pendapatan yang tidak selari dengan kenaikan kos sara hidup menghimpit masyarakat pada hari ini. Kebanyakan yang terkesan adalah mereka yang bergantung sepenuhnya dengan pendapatan harian kerana hidup mereka ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Hal ini menyebabkan terdapatnya golongan yang kekurangan bekalan makanan. Oleh sebab itu, semakin banyak kes bunuh diri sejak kebelakangan ini yang dikaitkan dengan tekanan akibat pandemik COVID-19. Berdasarkan statistik Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS pada tahun 2019, hampir setengah juta penduduk di negara ini mengalami kemurungan yang merangkumi 2.3% rakyat negara ini berusia 16 tahun ke atas mengalami kesihatan mental. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pula menerusi talian bantuan sokongan psikososial turut memaklumkan menerima sebanyak 122,328 panggilan sejak 1 Januari hingga 18 Jun 2021, membabitkan kehilangan pekerjaan dan pendapatan, hilang tempat bergantung, masalah rumah tangga dan tekanan ketika bekerja dari rumah. Apakah pendekatan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan ekonomi negara? Pertama, dicadangkan kepada pihak kerajaan untuk meningkatkan kadar pemberian vaksin di seluruh Malaysia terutama kepada kawasan yang masih di dalam fasa 1 Pelan Pemulihan Negara agar imuniti kelompok dapat dicapai. Kedua, pihak kerajaan boleh menyediakan khidmat kaunseling dalam talian secara percuma sebagai alternatif kepada mereka yang mengalami masalah kemurungan dan depresi. Ketiga, dicadangkan kepada individu untuk membeli dan memilih produk barangan Malaysia daripada produk import seperti Gardenia, Faiza, Kedai Rakyat, Satu Malaysia dan Saji. Keempat, dicadangkan kepada pengusaha sama ada besar atau kecil untuk menggunakan alternatif lain untuk melakukan aktiviti jual beli. Sebagai contoh, menggunakan aplikasi Shopee atau Foodpanda.
Hal ini dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada syarikat kurier dan penghantar makanan. Kelima, penangguhan atau potongan jumlah bayaran bagi cukai, bil elektrik dan air bersih juga amat diperlukan bagi meringankan beban rakyat untuk meneruskan kehidupan. Kesimpulannya, semua pihak perlulah berganding bahu dalam menangani penyebaran COVID-19 dengan sentiasa mematuhi SOP dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Selain itu, masyarakat mestilah bertanggungjawab memainkan peranan dalam melawan COVID-19 agar ekonomi negara kembali rancak demi kesejahteraan rakyat.